Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini agenda Awani Asia. Malam ini kita akan menumpukan susulan daripada lawatan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China baru-baru ini dengan membawa berita yang amat gembira, iaitu lebih 170 bilion ringgit Malaysia sudah pun dimeterai MOU-nya, dan ada antara MOU tersebut akan dijalankan dengan segera, dan antara agensi ataupun kementerian yang mendapat limpahan yang besar dalam MOU ini iaitu dari Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi ataupun MOSTI, yang dikatakan mendapat pelaburan melebihi daripada 30 bilion ringgit. Jadi untuk melihat perkara ini, mengapa jalinan kerjasama dalam bidang sains dan juga teknologi, terutamanya teknologi hijau, kenderaan elektrik dan komponen-komponen otomotif berkaitan dengan kenderaan elektrik ini amat dipelawa untuk melabur secara besar-besaran untuk membina ataupun mewujudkan ekosistem yang berdaya tahan di negara kita Malaysia. Jadi sehubungan dengan itu, dua tamu sudah pun bersedia di agenda Awani Asia pada malam ini. Salah seorangnya yang bersama dengan Perdana Menteri ke China, ke Hainan dan juga Beijing, iaitu Yang Berhormat Chang Li-Kang di sebelah kanan saya. Apa khabar, YB? Ya, baik. Terima kasih. Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi MOSTI, dan tidak asing lagi rakan kami Satria yang kini berada di Beijing, Zhang Hong, wartawan kemudian media China CMG. Apa khabar, Satria? Baik, selamat malam. Ya, hari itu kita cerita pasal durian, hari ini kita cerita pasal kenderaan elektrik. Ya, betul. Semua ini itu tumpuan yang penting ya. Ya, China sudah mendahului lebih tinggi berbanding negara Malaysia dalam hal ini. Jadi mungkin saya nak mulakan, Satria, dengan YB Chang Li-Kang. Apa signifikan, YB, tentang lawatan Perdana Menteri yang sulung ke Beijing dan juga Hainan, dan terus mendapat satu layanan yang peringkat tertinggi pimpinan utama negeri China, termasuk Premier Xi Jinping dan juga Perdana Menteri, Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri. Jadi mungkin YB nak kongsikan berita gembira dari lawatan tersebut dan juga spesifiknya apa yang MOSTI dapat daripada lawatan ini. Terima kasih. Terutamanya sekali saya ingat yang lawatan ini yang saya rasa sangat-sangat berjaya adalah dari segi diplomatik. Dan saya rasa lawatan kali ini, rombongan yang diketuai oleh Perdana Menteri kali ini, telah pun kita merapatkan hubungan yang sebelum ini sudah sangat baik antara dua negara, Malaysia dengan China. Tetapi kali ini memang kita sudah merapatkan lagi hubungan antara dua negara. Dan selain daripada itu, saya nampak lawatan kali ini kita dapat tengok hala tuju kedua-dua negara memang lebih kurang sama, iaitu kita perlu bersama-sama membangunkan bidang sains, teknologi dan inovasi. Dan ini telah pun disebut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Forum Boao di Hainan. Selepas itu, apabila berjumpaan dengan presidensi dengan Premier Li Qiang, dua-dua pemimpin utama China, dua-dua pun sebut tentang STI, pembangunan bersama dalam bidang STI. So saya rasa itu adalah satu perkara yang sangat positif. Dan dari segi MOSTI secara langsunglah kita boleh tengok, kita boleh nampak bahawa Perdana Menteri pun sudah umumkan bahawa kita telah berjaya membawa pelaburan, terutamanya dalam bidang STI ini, khasnya Jili dengan satu DS Science Data Center. So pelaburan keseluruhan dia melibatkan lebih kurang 32 bilion. Itu AHTV, dan 2.6 bilion itu adalah data center. So saya rasa ini adalah satu pencapaian sangat-sangat positif lah untuk lawatan kali ini. Ya, kita akan dapat perinciannya lagi mengapa dalam bidang otomotif kenderaan elektrik menjadi tumpuan, terutamanya di kawasan Parlimen YB Chang Li-Kang sendiri, iaitu di Tanjung Malim. Bagi Zhang Hong dan juga ataupun Satria, mengapa bidang sains, teknologi dan juga inovasi ini menjadi satu pemangkin ataupun
ingin dijadikan sebagai melonjakkan ekonomi China dan Malaysia, apatah lagi dalam transisi endemik ini. China sudah pun melepaskan sempadannya selepas polisi zero COVID-nya, dan Malaysia juga ingin pantas dalam fasa recovery ataupun fasa pemulihan ekonomi sekarang. Pandangan Zhang Hong. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau sejak sekian lama China selalu melihat inovasi dan teknologi sebagai penjana ekonomi negara, dan kita khususnya lihat kalau pada beberapa tahun ini Amerika Syarikat boleh dikatakan dia meletakkan sekatan dalam bidang ini terhadap China. Mengapa? Justru ini merupakan satu bidang yang amat penting bagi ekonomi. Kerana kita tahu kalau macam ambil satu contoh iaitu kenderaan tenaga elektrik punya. Mengapa dia begitu penting? Kalau ambil satu contoh ya, baru-baru ini di China kita melihat kalau jenama mewah kenderaan di China dulu merupakan BBA, iaitu Benz, BMW dan Audi. Ini yang paling populer di China punya dan harganya paling tinggi. Mengapa? Kerana mereka sudah ketinggalan dalam bidang ini, mengeluarkan kenderaan tenaga baru atau tenaga elektrik terutamanya. Dan kalau dalam bidang ini kita pun boleh lihat di China muncul banyak kuasa yang baru yang dulu sama sekali tidak pernah dengar. Bahkan mereka dulu tak ada syarikat ini, tapi sekarang sudah cukup popular macam XPeng iaitu Xiaopeng di China atau NIO di China. Dan Li, ini ketiga syarikat dulu sama sekali tak pernah campur tangan dalam bidang pengeluaran itu kenderaan, tapi sekarang sangat popular juga. Dan oleh itu kita boleh memperlihatkan kalau dulu dalam berbagai industri yang sedia ada seperti pengeluaran kenderaan, sebenarnya kita jauh ketinggalan berbanding dengan Jerman, dengan Jepun, dengan mungkin juga Amerika Syarikat. Mereka ada jenama yang begitu bersejarah lama dan ada teknologi yang cukup matang. Tapi dalam bidang yang baru ini, dengan inovasi khususnya dalam tenaga elektrik macam bateri, sebenarnya kita ada peluang boleh standing dengan negara-negara maju mereka. Dan kalau dengan kerjasama dengan Malaysia, dengan berbagai negara-negara lain, sebenarnya peluang ini akan dikongsikan oleh kita semua negara-negara membangun. Kita mungkin boleh bersama-sama dari satu titik tolak yang sama dengan negara-negara barat. Bahkan mereka mungkin sekarang sudah ketinggalan segi. Ambil contoh iaitu kalau kilang atau syarikat CATL yang mengeluarkan bateri, dia sekarang sebenarnya menyediakan lebih kurang 35% bateri untuk kenderaan yang sekarang digunakan di seluruh dunia. Bahkan kalau di China bukan hanya kita fokus kepada kenderaan tenaga bateri. Kita di China bukan panggil itu kenderaan tenaga bateri. Kita memanggil itu sebagai kenderaan tenaga baharu kerana bukan hanya ada tenaga bateri. Ada percubaan lain dalam dengan menggunakan tenaga hidrogen juga ada. Dan ya, ini semuanya amat penting kerana dia lebih hijau, lebih menjimat wang. Ya. Dan bagi saya mungkin di Malaysia ni ada satu keunggulan lagi. Kalau kenderaan macam tenaga bateri atau tenaga elektrik sekarang digunakan di China, macam dia masih ada sekatan, saya rasa ada batasannya kerana baterinya perlu cukup besar dan kalau untuk mengisikan bateri perlu menggunakan waktu masih cukup panjang sedikit ya. Dan khususnya kalau di bahagian utara macam di provinsi Heilongjiang, Jilin, Liaoning yang cukup sejuk pada musim sejuk, baterinya akan turun begitu cepat. Ini akan menjadi masalah. Tapi kalau di Malaysia tak ada masalah macam ini. Dan satu lagi, kalau di Beijing kita menggunakan kenderaan macam ini, ada sedikit masalah kerana bandarnya terlalu besar. Kalau dari bandar bahagian timur ke barat mungkin lebih kurang 100 km. Dan kalau bagi kenderaan bateri dia mungkin susah untuk tahan lama. Tapi kalau di berbagai bandar yang kecil seperti kampung halaman saya punya, sebenarnya sudah cukup popular. Ramai orang sudah tak beli itu kenderaan yang menggunakan minyak lagi. Mereka memilih kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik kerana dia boleh charge pada malam. Dan kalau charge sekali boleh digunakan lebih kurang seminggu. Ini sudah cukup bagi keperluan mereka. Ya, menarik. Bagi Wabi Chang, untuk menjadikan Malaysia sebagai satu hub rantau Asia Tenggara untuk kenderaan menggunakan tenaga diperbarui, kita perlu mewujudkan satu ekosistem.
tenaga manusia yang berkemahiran tinggi, ekosistem untuk komponen-komponen syarikat tumbuh dan sebagainya, dan juga kalau kenderaan yang menggunakan elektrik ataupun bateri itu kita memerlukan fasiliti kemudahan charge tu, recharge tu di seluruh negara. Kalau kita nak pergi Pulau Pinang tu mungkin ada satu dua, susah lah kan. Ya, Jadi betul. bagaimana mesti facilitate dalam hal ini, dalam masa yang sama kita selalu merangsang hal inovasi dan membawa lebih banyak pelaburan-pelaburan berimpak tinggi sebegini. Ya, antara salah satu masalah ataupun antara masalah yang kita hadapi sekarang adalah ekosistem untuk EV itu dia belum wujud ataupun ekosistem amat terhad lah. kecil, ya. Tapi ini adalah satu orang kata masalah chicken and egg, ayam dengan telur. Kalau kita tak sama buat, ada kita nak wujudkan telur dulu ke ada ayam dulu. So bagi saya kita kena bermula di mana-mana. Ialah dia perlu ada satu permulaan untuk kita mulakan proses ini. Dan saya rasa macam kali ini peluang terbaik untuk kita mulakan bagaimana kita nak membangunkan ekosistem untuk EV ini. Sebenarnya kita ada, negara kita ada satu roadmap EV yang target kita 2040, tahun 2040, kita akan sampai mencapai 38% kenderaan EV di atas jalan. So itu adalah target kita. Menjelang tahun 2030, 15% kenderaan kita adalah kenderaan EV. Dan saya rasa ini ada satu peluang yang baik sebab ada manufacturer EV yang sanggup datang dan kita pun sediakan satu tapak yang cerita sikit dia di Tanjung Malim. yang seluas 1,000 ekar di Tanjung Malim. Dia just sebelah Proton City. Itu adalah tanah di Highcom dan dalam 1,000 ekar itu memang kita akan fokus untuk kenderaan tenaga yang boleh diperbaharui, REV. So itu adalah hasrat kita dan dengan adanya pelabur-pelabur yang masuk dalam AHTV ini, saya yakin dalam masa terdekat ekosistem itu akan complete sebab sekarang kalau kita nak minta orang untuk tubuhkan ataupun bukan tubuhkan kilang, itu charge station ataupun ialah set up charge station ataupun supercharger, mungkin orang tak rasa nak masuk sebab dia tak ada economic value, sebab terlalu kecil lah, tak ada jumlah EV terlalu kecil. So sekiranya kita bawa pelabur-pelabur masuk, mungkin pada tahap peringkat awal mungkin mereka belum boleh market belum cukup besar, mereka boleh ekspor. Mereka boleh ekspor ke negara lain, negara Asia Tenggara ataupun Eropah. So pada masa yang sama negara kita akan membangun pasaran, kita akan membangun dan ekosistem kita akan dibangunkan. Dan selain daripada itu juga pelabur-pelabur ini, syarikat-syarikat ini akan mereka pun akan melatih bakat-bakat untuk dipakai oleh industri. Saya rasa itu adalah satu proses semula jadilah. Sekiranya kita dapat menarik pelabur masuk ke HTV ini, yang lain memang dia akan follow. Bagi pengalaman di China, mungkin sebab ini saya nak tanya Zhang Hong dan juga ataupun Satria, pengalaman YB di Beijing dan banyak kali ke China sebelum ini, sebelum menjadi menteri, bagaimana China melakukan transformasi yang begitu pantas, modernisasi dalam hal teknologi hijau, tenaga diperbarui ini bukan mudah bagi negara seperti mereka, negara mega city Beijing, Guangzhou, Tianjin dan sebagainya, dan juga second tier city dan sebagainya. Tetapi mereka ada political will. Adakah itu menjadi inspirasi Malaysia dengan political will, dengan roadmap yang betul, dengan sokongan pihak kerajaan? Yang pentingnya mengurangkan kerenah birokrasi. Orang nak melabur kita berbilion-bilion tapi makan masa mungkin YB tak jadi menteri, tak selesai lagi. Susahlah kan? Betul. Pandangan YB. Ya, saya rasa memang kita perlu belajarlah daripada negara lain, terutamanya China. Sebab kalau kita tengok bagaimana China membangun dari sebelum ni dia agak ke belakang, ke satu tahap yang begitu
maju. So kita boleh mengambil iktibar bagaimana mereka lakukan. Yang pertama, pemimpin kena ada strong view. Dia perlu ada strong view, mission yang sangat-sangat jelas. Dia nak lakukan ni. So of course negara China dia ada satu kelebihan, iaitu pasaran dia besar. So apabila sesuatu dia nak lakukan, dia ada economy of skill tu. Tapi Malaysia kita ada kecil sikitlah. Tetapi saya rasa yang paling penting adalah political view. Sekiranya kita ada political view, kita akan kita akan selesaikan semua masalah di hadapan kita. Seperti sebagai contoh, Perdana Menteri sekarang kata by May, menjelang Mei ini, kita yang first project yang kita sudah sign, kita kena kick off. So Perdana Menteri sendiri, determination must be deliver. Ya, betul. Perdana Menteri sendiri yang kata dia akan monitor. Dia akan monitor proses itu. Tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam-diam. Kalau selain daripada itu, kalau kita tengok China, mereka seriuslah dalam implementasikan roadmap mereka. Dalam negara kita sebelum ni memang banyak roadmap. Pernah ada banyak roadmap, ya. Tetapi implementasi dia selalu tak tercapai. So kita kena find out apa masalah dia. Dan ketiga, yang paling penting adalah kita kena make sure ease of doing business tu. Senang untuk buat bisnes. Itu memang satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita menarik pelaburan masuk. Kalau kita pelaburan nak masuk, tapi kita ni buat seperti buat tak kisah birokrasi dan lain-lain, so dia akan pelabur pun akan dia tak nak masuklah. Dia ada banyak pilihan sebab bukan ada Malaysia saja untuk dia pilih. So kita kena make sure proses itu untuk buat bisnes dia boleh buat dengan senang lah. Adakah dengan tertubuhnya kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri ke-10 ini memang satu kelebihan ditunggu-tunggu oleh pelabur, terutama dari China? Saya rasa memang ini adalah satu peluang yang terbaiklah untuk pelabur masuk, sebab sebelum ini pelabur melihat Malaysia sebagai satu negara yang politik kita kurang stabil. Dalam beberapa tahun yang lalu lah. So sekarang apabila kita telah tubuhkan satu kerajaan perpaduan dengan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang nampak keadaan politik sekarang sangat-sangat stabil dan mereka ada keyakinan untuk melabur dalam Malaysia. Okey, Satria, dari kenyataan YB Chan Likang bahawa amat berbesar hati untuk membawa lebih banyak pelaburan ke Malaysia melalui sains, teknologi dan juga inovasi. Tetapi dari perspektif China, mengapa China, Beijing melihat Malaysia satu rakan akrab rapat dan berpotensi untuk melabur lebih banyak syarikat-syarikat yang terbesar di China dalam pelbagai sektor ekonomi, terutamanya ekonomi hijau dan juga digital. Apa attraction, apa tarikan menyebabkan syarikat China ingin terus melabur di Malaysia dan menambah pelaburan dalam bidang-bidang yang baru ini? Memanglah saya rasa ketika saya dengar iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berjaya menarik lebih 170 bilion ringgit pelaburan dari China, saya pun merasa amat terkejut. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menegaskan Malaysia perlu ada persiapan dalam fasiliti dan juga macam kemahiran tenaga kerja. Ini semuanya amat penting. Dan satu lagi, saya rasa ada satu unsur yang juga penting, iaitu Malaysia merupakan rakan bagi China yang sejak sekian lama hingga menjadi negara yang pertama antara negara ASEAN yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China, dan hingga tahun depan sudah mencapai 50 tahun. Dan kita pun lihat sebenarnya kerjasama kami adalah saling menguntungkan, bukan hanya menyebelah kepada sepihak saja, bukan hanya kita melabur di Malaysia saja. Sebenarnya Malaysia juga ada banyak pelaburan di China punya. Dan saya masih ingat ketika saya masih kecil, dulu kalau di bandar China, Satria punya atau seluruh negara China, kebanyakan shopping mall dimiliki oleh negara, dibuka oleh kerajaan sahaja. Dan pada suatu hari ada satu shopping mall masuk atau yang cukup mewah, iaitu Parkson. Barulah ini merupakan
pelaburan itu atau dana asing itu dalam bidang shopping mall yang pertama masuk ke pasaran China. Ya. Dan inilah peranan yang dimainkan oleh Malaysia. Ketika China baru membuka pintu kepada dunia, kita masih boleh dikatakan berhati-hati untuk berkomunikasi dengan dunia, tapi Malaysia menjadi jambatan antara China dengan dunia. Dia membawa pelaburan ke China dan merangsang pembangunan ekonomi di China. Barulah hingga sekarang China mampu juga melabur di Malaysia, dan saya rasa ini merupakan sejenis balas budi juga antara China dengan Malaysia. Satria, saya nak beralih kepada YB Charlie Kang. Tapi dalam portfolio YB, dia begitu spesifik, fokus kepada R&D, Research and Development dalam sains, teknologi dan inovasi. Adakah ini juga menjadi tumpuan dalam menarik pelaburan dari negara China? Kerana YB sendiri mendengar syarahan Perdana Menteri di universiti terhebat di Beijing, Universiti Tsinghua, dan juga berjumpa dengan pakar-pakar sains mereka dan sebagainya, dan YB pun juga mengatakan ada lagi pelaburan-pelaburan yang berpotensi yang akan ditunggu datang ke negara kita Malaysia. Sebenarnya saya rasa memang ada banyak pelabur-pelabur yang berpotensi bertapak di Malaysia, dan itu sebabnya saya kata Mosti ni walaupun kita nampak dia macam sangat spesifik. Ya, sains, teknologi, inovasi. Tetapi apabila bukan MITI kan? Ya, bukan MITI. Tapi apabila hala tuju sudah pun ditetapkan oleh kedua-dua negara, iaitu kita nak kerjasama dalam bidang sains, teknologi dan inovasi, senang kerja kita. So kita akan tumpukan selain daripada pelaburan yang bersifat teknologi ataupun inovasi, kita juga boleh kerjasama di antara universiti dengan universiti, institusi dengan institusi, dan antara agensi dengan agensi. Saya bagi contoh, di bawah Mosti ada 2 agensi, satu Meranti, satu Nano Malaysia, sudah pun ada memeterai MOU dengan agensi di China. Nano Malaysia ada satu MOU dengan Nano Polis Suzhou, dan Meranti juga ada telah pun memeterai MOU dengan Tasta, yang salah company di bawah Tsinghua juga. So itu adalah kerjasama dari segi selain daripada pelaburan, dia juga kita ada ruang kerjasama untuk R&D, ada ruang kerjasama untuk antara universiti. Sebagai contoh, boleh kita ada student exchange, ataupun even lecturer exchange, boleh kita lakukan. So saya rasa itu adalah satu perkembangan yang sangat-sangat positif lah selepas lawatan ini. Adakah satu ketika nanti dalam masa terdekat kita akan ada bandaraya kembar teknologi, misalnya Tanjung Malim dengan Tianjin, kerana negara-negara lain ada orang kata pun bandaraya kembar mereka dalam spesifik dalam hal R&D, dalam pelaburan teknologi hijau dan teknologi masa depan dan sebagainya. Adakah itu juga menjadi visi YB sendiri? Ya, saya yakin itu akan berlaku sebab pada peringkat ini juga kita, walaupun kita belum ada bandar berkembar dengan negara China, tetapi kita sudah ada Qingzhou dengan Gebeng. Kita ada konsep dia lebih kurang macam bandar kembar lah. So kita sudah ada benda-benda macam tu, tetapi untuk selanjutnya kita boleh mempertingkatkan ataupun memperkasakan kerjasama kita dengan adakan bandar STI kembar. Menarik. Itu adalah visi kita lah. Ya. Okey, mungkin Satria, Zhang Hong, dalam minit-minit terakhir ini kita tahu juga dalam hal teknologi dunia banyak mengubah cara kita bekerja, cara kita berfikir dan sebagainya. Sebab itu negara-negara besar dunia begitu berjaga-jaga produk, aplikasi dan juga teknologi yang datang dari negara China sampai ke tahap mereka ban ataupun hadkan penggunaan ataupun tidak boleh langsung masuk ke negara mereka. Jadi bagaimana ini boleh diberikan jaminan Malaysia akan menjadi rakan dan pemindahan teknologi itu akan menguntungkan kedua-dua pihak, bukan hanya pihak China, tetapi kita juga akan membangunkan ekosistem yang baik daripada teknologi yang dibangunkan oleh pelabur dari China. Zhang Hong. Ya, saya rasa saya amat setuju dengan kenyataan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam forum Buau dulu. Asia Buau itu beliau sudah menyatakan iaitu sebenarnya sains dan teknologi ini
sepenting seperti keselamatan negara dan ekonomi, dan kita perlu ada kerjasama, jangan ada hingga ada sekatan hingga kita perlu terpecah ke jalan yang berbeza. Kita perlu bekerjasama dalam satu jalan supaya ini akan membawa kepentingan kepada semua pihak. Saya rasa ini kerjasama atau perpaduan ini merupakan tradisi kita di timur kita, dan kalau di Asia kita selalu menegaskan kerjasama dan perpaduan supaya membawa itu faedah kepada semua pihak. Oleh itu, saya yakinlah dengan adanya itu kerjasama dalam bidang sains, teknologi dan inovasi antara China dengan Malaysia, dia mesti akan membawa satu faedah kepada kedua pihak. Khususnya China sebagai boleh dikatakan mangsa yang sudah mengalami sekatan dari negara lain. Kita tahu ini akan mengekorkan apa tu kerugiannya kepada kedua pihak. Oleh itu saya yakin China tidak mungkin mengulangi kesilapan macam ini. China mesti selalu mengawal keterbukaan dan kerjasama supaya perkembangan atau kemajuan teknologi dan sains akan membawa faedah kepada rakyat kedua negara dan juga seluruh dunia. Kalau itu ada pertandingan macam sains dan teknologi, itu pun macam yang sihat. Dan semua ini sebenarnya untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat kita. Ya, akhir sekali Wabi Chalikang, kita biasa dengan Alibaba, kita biasa dengan Geely, kita biasa dengan Huawei, Oppo, dan semua itu datang dari negara China. Mengapa kita perlu menjadi negara the creator nation, bukan user nation? Kerana itu yang dimahukan oleh Perdana Menteri, dan juga kita mahukan rakyat kita menjadi creator, innovator dan sebagainya. Pengalaman ini amat berharga pada Wabi Chalikang. Ya, sebab negara kita memang selama ni kita menggunakan teknologi negara lain. Bukannya tak boleh, tetapi akhirnya kita perlu juga kita membangunkan kapasiti kita untuk mengeluarkan teknologi sebagai pengeluar teknologi lah. Sebab negara kita memang berhasrat untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2030. So sebagai sebuah negara maju, kita tak boleh menjadi negara yang pakai teknologi orang lain. Tak boleh jadi pengguna lah. Kita kena jadi pengeluar teknologi. Dan pada masa yang sama, dengan adanya kapasiti untuk mengeluarkan teknologi yang boleh diguna pakai oleh seluruh dunia, barulah kita ada kita baru ada kedudukan yang selesa lah dalam dalam dunia inilah, global. Okey. Terima kasih Wabi Chalikang atas masa yang diberikan, Menteri Musti, dan terima kasih Satria Zhang Hong, wartawan media China CMG yang kini berada CRI di Beijing. Itu saja bersama saya dan juga YB dan juga Satria berkaitan dengan hubungan Malaysia-China dalam konteks STI, sains, teknologi dan juga inovasi. Sekian saja Nazri Kahar dalam agenda Awani Asia. Sekian, kita jumpa lagi.